Bila ditanya ikut mazhab tak? Hari ni semua orang takut nak sebut kata dia mazhab Imam Syafi'i. Sebab takut nanti orang lawan dia kata macam-macam kat dia lah. Nanti tak mau ikut dia dan sebagainya. Jadi dia kata, saya ikut Quran dengan sunnah. Saya kata, Al-Quran dan sunnah lebih besar daripada sebuah mazhab. Jangan pandai-pandai mengecilkan Quran dengan sunnah sebagai satu mazhab. Tolong. Jangan pandai-pandai. Disebabkan kita ta'alim Quran, jangan pandai-pandai nak cerita lagu tu. Kalau saya bercerita hadis, orang kata, dia ni duk cerita hadis apa, dia bukan belajar. Baik, saya orang Quran. Sekarang saya bagi tahu siap-siap. Quran jauh lebih besar daripada sebuah mazhab. Dia asas kepada segala yang ada. Mana boleh mengecilkan Quran menjadi satu mazhab. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Fadilatul Ustaz Tuan Imam kita sebagai Tuan Pengerusi yang mempersilakan saya. Saya dengan rendah diri mengucapkan jutaan terima kasih atas jemputan ini, kerana tidak ada yang menggembirakan hati saya melainkan bila dapat duduk dalam majlis yang memperingati Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak-banyak. Tak boleh compare dengan yang dulu lah. Yang dulu tak matang. Ni mai ni janggut pun banyak lah. Jadi siap aja lah. Jadi terima kasih sekali lagi pihak masjid. Saya doakan pihak masjid dan tambuk kepimpinannya sekali dengan tuan pengurusinya, tuan nazirnya, dipandu ke arah diredai Allah dan memandu ahli qaryah ke arah yang diredai Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seterusnya yang saya hormati lagi saya sanjungi para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para kiai,
para habaib, tuan-tuan guru yang ada dalam majlis ini yang bersangka baik dengan saya. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ahli jemaah Masjid Sayyidina Uthman ibni Affan radhiyallahu anhu wa ardah, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, sama-sama kita doa dengan berhimpunnya ramai-ramai orang malam ni. Yang pertama kita doa supaya barangkali mestilah ada wali-wali Allah dalam ni kan. Sebab Nabi ada sebut sebelum nak kata doa tadi tu, kan Nabi ada sebut ada satu golongan yang mereka bukan Nabi, tapi di akhirat Nabi jealous dengan mereka. Itu ialah orang yang datang daripada entah mana-mana, berkumpul ramai-ramai dalam majlis. Di kalangan mereka wali-wali Allah. Orang ni di akhirat esok mereka dibangkitkan duduk atas singgah sana. Dia ada, dia punya special. Para Nabi pun jealous dengan mereka. Itu hadis atau kamaral. Jadi mungkin orang-orang tu ada dalam majlis ni. Jadi kita ambillah kesempatan itu. Kita doa sama-sama. Yang pertama kita mohon agar Allah sudi mengampunkan semua dosa kita. Amin. Yang kedua kita doa supaya Allah sudi menerima semua amalan kita walaupun amalan kita tak teramanah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kita mohon agar Allah sudi mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Dan yang keempat kita doa supaya Allah sudi untuk melapangkan dada kita, bagi kita faham apa yang kita bincang pada malam ni insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Alhamdulillah. Baik. Sebelum nak mula lebih jauh, pihak masjid habaq saya tadi kata pihak masjid depa ada atok bacaan selawat. Oh, saya kata cantiklah. Lepas tu tadi Tok Imam Misik kata tak apa, kami baca last. So kalau nak baca selawat last, saya baca selawat awal lah, boleh lah no. Nak bincang pasal Nabi tak sonok, tajuk pun sedap. Tak selawat rugi. Jadi muqaddimah ni kalau Habib-habib kita biasa duduk dalam majlis selawat, mereka akan baca Assalamu alayka Zainal Anbiya'i Assalamu alayk. Tapi saya yakin hak tu tak ramai orang hafal. Jadi kita tukar, kita ambil hak yang kita reti. Boleh? Kita baca Raqat aynaya syauqat. Assalamu alayka ya. Yang tu tuan-tuan apa tak? Ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Dia dua kali. Dia assalamualaikum, lepas tu dia naik atas sekali lagi. Dia dua kali chorus dia. Boleh? Boleh, kita cuba. Saya baca dengan tuan-tuan, kita buat rehearsal dulu. Kena tak kena, saat lagi bagi kena. Lepas tu baru kita baca betul-betul. Boleh? Cuba-cuba. Selawat, kita punya karaoke malam ni, tak ada masalah. Boleh jerit kuat-kuat. Selawat, no problem. Dia tak ada siapa nak marah. Jeritlah lagu mana pun. Baca. Yang penting baca. Boleh, cuba. Ni rehearsal dulu. Chorus dia. Bagi kena tune dia. Kalau tak sedap nak baca ramai. Baca kuat-kuat, boleh karoah, tak ada masalah lah. Baca je. Masjid tuan-tuan lagi pun. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya
ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Tu kena tu. Okey, boleh. Okey, saya ambil dia punya hak syair-syair, hak payah-payah tu. Sehari saya terjemahlah. Lepas selawat ni baru kita Al-Fatihah kita baca lah no. Ni muqaddimah buah nak ambil hati Allah. Pujilah Nabi kan, baru dia lapangkan dada kita kan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Okey, sedia? 1, 2, 3. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق ولغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Oi, champion tuan-tuan. Bagus. Tu bosok. Bau semangat nak cerita sikit ni. Sunnah Nabi ni best lah. Baik. Marilah sama-sama kita mula dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya ahli qaryah masjid Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardah. Niatkan juga kepada semua
Pemimpin-pemimpin dan pejuang-pejuang agama di negara kita yang membawa Malaysia kepada keamanan sampai hari ini, niatkan juga kepada sekalian mereka daripada kalangan yang hadir hari ini dengan berkat Al-Fatihah, berkat majlis ilmu, berkat masjid, berkat i'tikaf, berkat hari Isnin Nabi lahir, berkat daripada berhimpunnya orang-orang soleh, duduk dengan kita dengan orang-orang soleh, ketenangan jiwa kita dan sebagainya, itu berkat anak-anak kecil yang hadir yang tak melakukan dosa. Semua keberkatan itu berkat malam. Kita niatkan juga malam ni juga dengan segala yang ada kebaikan tadi itu, andai ada di kalangan kita dan yang menonton semua ni semua, yang mana yang sakit Allah sembuhkan penyakit mereka, yang mana yang dalam dilema Allah temukan jalan keluar, yang mana yang berhutang Allah mudahkan melangsaikan hutang, yang mana yang bekerja Allah mudahkan urusan kerja, yang mana yang bujang Allah temukan jodoh yang soleh-solehah, yang mana yang nak menimang cahaya mata, mengandung atau yang ada anak, Allah jadikan zuriat semua soleh-solehah. Andai ada yang Allah nak ambil nyawa kita, semoga Allah matikan kita dalam mati yang baik, jangan bagi mati dalam mati yang tidak baik. Tambahan satu lagi, semoga Allah kurniakan kita bersempena pilihan raya ni atas ikhtiar kita, Allah bagi kita pemimpin-pemimpin yang tawadhu', yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sunnah Nabi dia ialah ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud sunnah. Sunnah dia mesti kena ma'udhifa ilan Nabi. Apa-apa yang takluk balik kepada Nabi. Apa saja. Emma bahagi tiga lah. Sama ada kalau bahasa standard dia, bahasa biasa kita cakap, apa-apa yang keluar mai daripada Nabi. Sama ada hak Nabi bercakap, sama ada hak Nabi buat, sama ada hak Nabi tegur, sama ada hak Nabi diam, sama ada hak Nabi buat sendiri. Orang tak tanya, orang tengok dengan mata kepala sendiri ke? Apa sahaja. Itu dikira sebagai sunnah. Sekali lagi, tengok elok-elok. Sunnah Nabi ma'udhifa ilan Nabi. Apa yang patah balik kepada Nabi. Jadi bila ada banyak, ulama campurlah semua tu, kesimpulannya ada tiga saja. Sunnah Nabi mesti mai daripada tiga sumber ni. Pertama, apa yang Nabi buat. Jaga, dia sadung ni waya. Hari tu dah biasa sekali dah, tengah ceramah-ceramah, Pak Long seorang tu dia jalan, tersadung golek di depan ni. Tapi nasib baik orang masjid terror, tak ada siapa gelak kat dia. Dalam kereta lepas tu tak tahulah. Itu cerita masing-masing lah. Tapi dia tergolek depan dia. Jaga. Dia semua live dah ada ni. Bukan senang ni. Okey. Saya ulang sekali lagi. Sunnah Nabi ma'uzifa ilan Nabi. Apa saja yang patah balikkan Nabi itu sunnah. Jadi bila saya kata tadi, apa yang mai daripada Nabi? Nabi bercakap, Nabi tegur, Nabi kata, Nabi bagi tahu. Tu beza tu. Kalau Nabi cakap saja. Nabi tegur, ada orang lain buat, Nabi tegur. Kalau Nabi bagi tahu, Nabi kata, mai sini aku nak habaq kat hang. Kalau hak Nabi, orang kata apa? Nabi baca sabda tapi daripada Allah. Yang tu nama hadis qudsi. So, apa lagi? Nabi buat, sahabat tengok, sahabat habaq. Nabi tak kata apa, tapi sahabat habaq. Nabi diam. Jadi banyak kan? Jadi bila banyak, ulama simpoi ada tiga. Sunnah Nabi nombor satu, apa yang Nabi buat. Semua benda. Sebab itu, kata para sahabat, kalaulah orang bertanya kepada kamu, wahai umat orang Islam ni, adakah Nabi kamu mengajarkan semua benda?
Jawab kepada mereka, ya, na'am. Nabi kami mengajar semua benda. Sehingga kan masuk toilet pun Nabi kami ajar. Ini beza dengan semua Nabi yang lain. Nabi-Nabi lain, umat mereka tak sempat ambil banyak daripada mereka. Mereka telah wafat ataupun telah diangkat atau mereka telah dibunuh. Contoh, Nabi Isa, atas sikit daripada Nabi kita. Ketika umur 33, atau kama qal, satu riwayat, ada kata 40, khailah mafi muskilah, mana-mana yang betul. Yang penting ketika umurnya dewasa, belum sampai 50 atau 60, Allah dah angkat Nabi Isa. Allah angkat Nabi Isa. Jadi umat Nabi Isa, kalau diikutkan Bani Israel, tapi terpecah dua. Satu Yahudi, satu Nasrani. Yahudi dia tak terima Nabi Isa. Ni dalam Quran. Itu saja nak abang siap-siap kat tuan-tuan. Orang Yahudi dia tak terima Nabi Isa. Dalam surah At-Taubah dia kata Nasara, Allah kata orang Nasara kata Isa atau Al-Masih ibn Maryam, yang ni anak Tuhan. Tetapi orang Yahudi kata Uzairun ibnullah. Uzair, Nabi Uzair itu anak Allah. Nabi Uzair, dengar elok-elok. Kalau saya cerita tuan-tuan tak dapat tangkap, angkat tangan. Saya ulang balik. Sekali tuan-tuan tak faham, saya ulang kali kedua. 2 kali tak faham, kali ketiga. 3 kali tak faham, kali keempat. 4 kali tak faham, kali kelima. Saya insya-Allah tak akan jemu ulang tuan-tuan sampai 40 kali pun saya tak jemu. Kalau tidak, malu dekat Imam Syafi'i. Itu satu orang yang kalam dia hikmah. Mazhab dia kita pegang. Dianuti oleh hampir sebahagian besar dunia. 2 mazhab lah, Imam Malik, 3 lah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Ini antara yang besar. Imam Abu Hanifah sikit tak ramai sangat. Tapi Imam Syafi'i antara ramai. Ini ulama power. Tapi suatu hari ada benda yang Imam Syafi'i ajak anak murid tak dapat tangkap. Anak murid tunggu depan luar masjid. Habis kelas, anak murid kata, Tok Guru tolong ajak kami. Kami tak faham. Imam Syafi'i duduk. Boleh baca dalam biografi Imam Syafi'i. Dalam bahasa Arab dia sebut Manaqib Imam Asy-Syafi'i. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dan mengurniakan kedudukan sebaik-baik kedudukan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Imam Syafi'i keluar, anak murid kata, Tok Guru tolong ajak kami tak faham. Imam Syafi'i duduk ajak mereka. Ajak pun short course tak faham juga. Mereka kata, Tok Guru ulang lagi sekali. Imam Syafi'i ajak lagi. Maka kata anak murid, kami duduk di luar bersama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulang dekat kami 40 kali. Tu Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Malu kita kalau kita 2 kali pun dah jemu. Kalau saya cerita tuan-tuan tak faham, tanya. Saya ulang balik insya-Allah. Don't worry. Baik. Dalam Al-Quran, nama Nabi selain daripada 25 orang Rasul ada beberapa. Ada yang Allah sebut nama dia, ada yang Allah sebut cerita dia. Contoh, dalam surah Yasin ada 3 orang Rasul. Kalau tak perasan, Allah kata apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sambungan. Wadrib mathalan ashabal qaryati idh ja'a mursalun. Mereka didatangi oleh Rasul. Berapa orang? Sambungan dia. Betul? Idh arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalith. Nampak? Allah utuskan Nabi yang ketiga. Boleh faham? So dalam surah Yasin pun Allah cerita ada Rasul lain yang Allah Ta'ala bagi juga, tapi tak sebut nama mereka. Salah seorang daripada Nabi yang ada cerita di dalam Quran namanya Nabi Uzair. Namanya saya baca ayat tadi. Surah At-Taubah ayat yang ke-40. Cerita dia, nama ayat 40 surah At-Taubah. Cerita
surah Al-Baqarah ayat 259, muka surat kanan bawah sekali. 259. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. Itu cerita Nabi Uzair. So orang Yahudi dia tak percaya Nabi Isa, dia percaya Nabi Uzair. Ini Nabi yang satu-satunya dia lebih muda daripada anak dia. Anak dia umur 120 tahun, kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harundin. Masa cerita-cerita ni, saya duduk sekali, saya dengar cerita ni. Anak dia 120 tahun, ayah dia umur 40 tahun. Cerita Nabi Uzair lah. Buka surah tadi saya baca, boleh bacalah sirah sejarah dia. Okey. So, Nabi Isa, apa kita nak cerita? Nabi kita, semua benda yang Nabi buat, sunnah Nabi. Beza dengan Nabi-Nabi sebelum ni, umat mereka tak sempat belajar banyak daripada mereka sebab sama ada mereka wafat, atau mereka dibunuh, atau mereka diangkat. Diangkat Nabi Isa. Umur baru 33 years old. Satu riwayat. Ada kata 40 years old. Diangkat, baru 40 tahun. Kalau ikut Nabi kita masih ada 23 tahun sebelum wafat. Tak dapat belajar banyak. Para sahabat pun banyak sunnah Nabi nanti di Madinah. Di Mekah mana-mana Nabi nak buat sunnah. Hanya semayang, hanya zakat. Tu je, tak boleh buat lebih. Tahajud pun Nabi seorang. Orang lain bukan boleh nampak. Tapi di Madinah ada lagi 10 tahun para sahabat boleh belajar. Jadi beza dengan Nabi lain. Nabi Musa macam mana nak belajar? Baru ajak lawan. Baru selamat daripada Bani Israel. Lintah Laut Merah. Bukan. Sampai dekat Laut Merah. Belakang tentera. Depan Laut Merah. Yang ni dalam surah Al-Qasas. Dalam surah, muka surat belah kiri. Atas sekali baca. Baru sampai Laut Merah. Belakang tentera. Depan Laut Merah. Tadi kan Fir'aun kan siksa Bani Israel. Fir'aun bunuh baby Bani Israel. Bani Israel tak ada zuriat ketika tu. Anak lelaki bunuh. Anak perempuan hidup tapi menjadi pemuas nafsu untuk tentera-tentera Fir'aun. Itu tak ada kehidupan. Bani Israel mana? Nabi Musa mai berhujah dengan Fir'aun. Kerana setiap Nabi ada 4 sifat wajib pada mereka. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau nak susun huruf, tak berjaya. Tapi kalau nak susun huruf, boleh. Fast. F-A-S-T. Fatanah, amanah, siddiq, tabligh. Itu bagi senang nak ingat. 4 sifat ni. Jadi Nabi Musa, di waktu hidup Nabi Musa yang paling genius. Nabi Harun paling genius. So ada 2 orang genius di zaman Nabi Musa. Lawan dengan Fir'aun, kalah dia, marah dia, suruh buat tangga nak pergi jumpa Tuhan Nabi Musa. Allahu Akbar. Nabi Musa kata, tak payahlah naik ke atas tu. Habis macam mana? Tuhan aku bagi hidup dan mati. Dia kata, aku pun hidup mati juga. Dia panggil seorang, dia bunuh lawan hujah juga. Sama macam Nabi Ibrahim. Tapi dia pandai, dia berkata, Tuhan kami terbit matahari daripada timur, tenggelam ke barat. Kalau kamu Tuhan, bagi timbul belah barat, tenggelam belah timur, tak boleh lawan. Kalah. Jenis para Nabi. Lepas tu, Nabi Musa bawa lawan, lari semua Bani Israel. Sampai depan laut, tadi kan baru selamat. Musa, hero kita. Sampai depan laut, belakang tentera. Apa Musa bawa kita ke jalan yang mati? Bebek kami duduk. La ilaha illallah. Bani Israel ni kacau lah. Lepas tu Nabi Musa senang. Nabi Musa kata, Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Jawapan tu mahal. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhan ada dengan aku. Tapi kalau Nabi lain, Nabi kita lain. Nabi kita Allah kata apa dalam surah At-Taubah?
Tadi yang Nabi Uzair tukar surah At-Taubah ayat 30 bukan 40 sebab ayat 40 ayat ni yang saya nak baca. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar. Ini ayat ni. Apa Nabi kata? Nabi kata dekat Sayyidina Abu Bakar, wa qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nampak? Nabi Muhammad dengan umatnya, Nabi kita, apa kata dia? Allah ada dengan kita. Kalau Nabi Musa dia kata apa? Allah ada dengan aku. Pasal umat dia tak boleh pakai lagi masa tu. Apa ni? Allah kata Musa belah laut. Nabi Musa belah laut, lintah. Tadi kan Jem mengata kat Nabi Musa dah. Belah laut, wah, semua pakat lintah. Laut kambuh, Firaun meninggal, mati duduk dalam tu. Selamat sana. Nabi Musa kata, makanlah hak mana yang Allah bagi, mana dengan salwa. Baru makan berapa lama? Komplain makanan tak sedap. La ilaha illallah. Macam mana nak belajar? Baru bagi sikit. Dia tak akan dapat belajar banyak daripada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa antara orang yang paling berakhlak kerana dia adalah anak angkat Firaun. Tapi sekali pun dia tak pernah tinggikan suara pada Firaun. Iaitu manusia berakhlak luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Allahumma rabb hadhihi al-ummati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata rafi'ah wa ba'ath al-maqam al-mahmud alladhi innaka la tukhlifu al-mi'ad. Itu Nabi Musa. Nabi Zakaria tak tahan gegaji kepala Nabi Zakaria. Nabi Yahya tak sempat. Mana lagi? Tak banyak. Sebab itu kalau tengok beza dengan mereka yang mengikut kitab Taurat dengan Injil, mereka tak ada senarai macam kita. Bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sapu muka, konyuh mata, semua sunnah Nabi bagi terang mata. Bangun, basuh tangan, masuk toilet. Selesai toilet, kaki kiri masuk. Baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Bukan kubsi, besi lawan malaikat apa jin dalam tu, bukan. Khubsi wal khaba'is. Lauk masuk. Lepas tu habis keluar, sama ada baca alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani ataupun ghufrana, kaki kanan keluar. Habis ambil wuduk. Macam mana? Baca ya Allah, seperti mana engkau memutihkan para ulama-Mu dan awliya-Mu, putihkan wajahku, jangan hitamkan wajahku seperti engkau menghitamkan wajah musuh-Mu. Basuh air dah, basuh muka, tangan, kaki dah macam mandi dah, pagi tu cergas dah. Buat apa? Mai semayang dulu. Pas semayang nak masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa. Tadi nak main masjid naik kenderaan baca doa. Habis zikir lagi. Habis zikir, satu zikir, dua zikir, tiga zikir, empat zikir. Habis matahari naik duha pula ataupun syuruk sebelum duha pula. Habis bangun, keluar pula nak pergi kerja, baca doa pula. Siap pergi kerja pula, buat kerja amal soleh, zikir astaghfirullah wa atubu ilaih. Habis selesai, balik kerja petang, ada semayang. Tadi zuhur ni asar pula. Saat lagi petang main pula baca doa untuk nak main. Lepas habis dah main, terus pergi apa? Maghrib. Lepas maghrib Aisyah. Sebelum antara maghrib Aisyah kuliah dulu. Lepas Aisyah makan, duduk dengan keluarga, beramah tamah baca doa untuk keluarga. Habis selesai semua nak tidur balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut bismika rabbi wa ta'ja jambi faghfir li zambi. Dah tidur. Bangun balik, ulang balik. Sebab itu Nabi jiwa dia super. Dari sunnah Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya mental stable. Kita tak, sebab kita tak banyak zikir. Nabi sebab tengok elok. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengar semua, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Itu Allah habaq dalam Quran. Kita serabut. Jadi cara dia mesti zikir. Sebab itu Imam An-Nawawi, striker mazhab Imam Syafi'i, karang kitab. Apa nama dia? Al-Azkar. Terbaik ni. Semuanya zikir. Daripada satu ziarah orang baca Quran, sebelum nak baca Quran, apa doa dia, dah tutup apa doa dia, doa khatam selesai baca Quran, apa doa lepas ambil wudu, lepas semayang wudu, apa dia, tahiyatul masjid, apa. Al-Azkar, zikir. Mai daripada siapa? Nabi. Maknanya setebal ini zikir Nabi harian. Bukan zikir mingguan. Setiap hari itu zikir Nabi. Sebab tu hati Nabi stable. Orang buat jahat, senyum. Orang pukul, steady. Nak bunuh musuh, kerana Allah. Tak ada kerana kepentingan diri sendiri. Hang biasa bunuh pakcik aku dulu. Tak ada. Pasal apa? Jiwa Nabi stable. Nabi biasa berkata kepada Aisyah. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, mata aku padam, tutup. Tapi hati aku
Tak tidur. Hati aku berzikir. Nabi 24 jam zikir pada Allah. Sebab tu kita jiwa kacau. Zikir kita sikit. Ini salah satu sunnah Nabi yang makin hilang. Dah ramai tak pegang tasbih. Semua pegang handphone. Tu ramai tak pegang tasbih dah. Tak ingat tasbih ni, kata guru kami, dia kena ada di tangan atau dalam kereta atau dalam beg, kena ada. Terselup, alamak tak zikir lagi lah. Dia kena ada yang tu. Bagi sentiasa ada pegang ke apa ke dia tasbih ni kat tangan. Pasal bagi ingat, zikir ini yang akan menenangkan kita. Cucu mai buat perangai, Tok Wan tenang. Ayah anak buat perangai, ayah tenang. Pasal apa? Sebab kita banyak zikir. Kita yang cepat marah, pukul anak, tampak anak, mengamuk ke anak, kita kurang zikir. Kena banyak zikir. Sebab tu Nabi tengah khutbah ni, Rasulullah cucu duk main lawan tarik ridak warna merah kat belakang. Nabi turun pergi bawah, dukung duduk, buat naik atas mimbar, terus bagi tahu sesungguhnya anak-anak ini ujian daripada Allah. Sambung balik khutbah. Settle. Marah tidak, walau tegur tidak, walau tanya pasal apa duk bergaduh, tak tanya malas. Pasal apa? Hati Nabi tenang, hidup sebab zikir. Tu sunnah Nabi lah tu. Baik, sambung. Yang pertama, apa yang Nabi buat? Saya kita bincang panjang-panjang, insya-Allah. Sebab itu menjadi kesalahan besar bagi sesiapa sahaja, terutamanya penuntut ilmu dan pengajar ilmu, bila mengatakan ni buat apa Nabi tak pernah buat. Salah. Sebab sunnah Nabi bukan pada Nabi buat saja, termasuklah pada Nabi kata itu pun sunnah Nabi juga walaupun Nabi tak buat. Contoh sunnah Nabi dalam bersukan apa dia? Bagi tahu saya. Nombor satu memanah. Kedua, menunggang kuda. Ketiga, berenang. Betul tak betul? Yes. Soalan, bila Nabi berenang? Bagi tahu saya. Tak betul. Kalau nak sembang tajuk ni, hampa duk buat apa ni? Nabi tak buat. Hampa buat benda yang Nabi tak buat. Salah. Kalau nak guna hujah itu, berenang mai kat mana? Habaq kat saya. Nabi tak pernah berenang. Macam mana semua orang boleh menerima berenang sebagai sunnah Nabi, tapi baca Yasin tak boleh jadi sunnah Nabi? Pelik. Sedangkan Nabi baca Quran. Mesti barang pasti Nabi baca surah Yasin. Betul tak betul? Yes, of course. Berenang yang Nabi tak pernah buat, kita boleh terima. Dan mudah begitu masyarakat diperolok-olokkan. Ini bukan tajuk saya, ini tajuk masjid bagi tahu. Saya urai satu-satu je. Bila Nabi berenang, Buk Mike satu dalil kat saya. Satu cukup. Saya ni bodoh, tak kadang baca pun tak ada juga. Buk Mike satu dalil Nabi berenang. Tak ada. Tapi pasal apa semua menerima kata berenang sunnah Nabi? Sebab Nabi tak buat, tapi Nabi sebut. Sekali lagi patah balik. Sunnah ma'uzifa ilan Nabi. Sunnah apa-apa yang sangkut dengan Nabi. Yang pertama Nabi buat. Yang kedua Nabi habaq. Nabi tak buat, tapi Nabi habaq. Nabi kata apa? Alimu auladakum sibah. Ajarkan anak kamu berenang. Sunnah Nabi tak? Yes. Sebab itu menjadi satu dalil yang bahaya, dangkal, sangat salah dari segi perbincangan ilmu bila berhujah dengan orang, kenapa buat benda yang Nabi tak buat? Sebab sunnah Nabi bukan pada Nabi buat saja. Yang Nabi kata juga sunnah, bukti dia berenang. Saya tunjuk dah bukti kat tuan-tuan. Semua orang boleh menerima kata berenang ni sunnah Nabi. Buka kelas, buka madrasah, buka semua. Buka dengan mengiklankan. Kami mengamalkan sukan-sukan sunnah. Menunggang kuda, memanah, berenang dan sebagainya. Disepakati. Tidak pernah sekali di negara kita orang berlawan pasal berenang. Ada tak orang berlawan kata berenang bukan sunnah Nabi? Ada bisa dengar tak?
Tak ada. Betul tak betul? Tak ada. Mana semua orang sepakat seluruh dunia. Tiba-tiba membaca Yasin pada malam hari dilawan kerana itu bukan Nabi buat. Sudah barang pasti Nabi mengkhatamkan Quran banyak. Saidina Osman tiap-tiap malam dalam semayang malam. Ni masjid tuan-tuan kan Saidina Osman, betul? Betul? Ayuh, mesti betul. Saidina Osman macam mana cara dia? Tuan-tuan, Saidina Osman bukan calang-calang orang lah. Dia adalah menantu Nabi 2 kali tau. Jadi menantu Nabi sekali pun dah terror. Hang jadi menantu Nabi 2 kali, hang memang superb. Kita pun pak mertua serik dengan kita. Kita pun pak mertua tak bagi dah anak ada kali kedua kat kita. Dia ni menggarut awal nampak elok. Tak apalah, pak mertua kita pun manusia biasa, kita pun manusia biasa. Kita pun mangkang ada sama ya, betul? Tapi Nabi mangkang. Genius manusia Nabi kita. Fatanah, paling fatanah daripada segala yang ada. Para anbiya lain tu dah fatanah dah. Nabi paling fatanah. Takkan pilih menantu salah? Masjid Saidina Osman. 2 kali. Apa amalan Saidina Osman? Mengkhatamkan Quran ketika semayang malam, tiap-tiap malam. Baca Yasin tak tiap-tiap malam? Confirm? Mana boleh baca khatam Quran tak baca Yasin? Betul tak betul? Ayuh. Boleh? Nampak macam tak apa nak setuju. Itu. Sebab itu ulama pesan sunnah ma'uzifa ilan Nabi. Sunnah mesti sangkut balik kat Nabi. Perbuatan dah cerita tadi, perkataan. Jadi perkataan Nabi ada tak pesan? Ada. Dan kalau Nabi umum, jangan pandai-pandai spesifik. Kalau Nabi bagi umum, jangan pandai-pandai kata, tak boleh. Tak boleh. Nabi bagi umum, umum. Nabi kata apa? Bacalah Yasin. Kerana siapa yang baca Yasin dengan tulus ikhlas kerana Allah dan untuk orang kata apa? Pahala, Allah akan tunaikan segala hajat dia dan ampunkan dosa dia. Hadis. Jadi soalan, Nabi kata baca Yasin tak? Baca. Ada tak bagi waktu? Tak ada. Jadi Khamis malam Jumaat termasuk tak dalam yang tak spesifik waktu? Yes. Khalas. Apa masalah? Nampak? Ini masalah bahaya. Bahaya. Masyarakat terlalu lama diperolok-olokkan. Seolah-olah macam tuan-tuan tak pandai. Mana boleh? Tuan-tuan orang cerdik. Kena bagi ilmu yang betul, insya-Allah tuan-tuan faham. Yalah, cerdik tak cerdik, esok lusa nak mengundi. Kena cerdik. Dan kita sesama orang Islam, sunnah Nabi diajar bersangka baik. Betul tak betul? Yes. Itu sunnah paling besar sesama Islam. Sebab tu Nabi kata apa? Jangan siapa-siapa mai duk cerita bukan-bukan pasal saudara-saudara kita kat aku, kata Nabi. Pasal aku nak keluar rumah dalam keadaan aku nak sayang semua orang. Untuk apa tu? Untuk memelihara sangka baik. Makna antara sunnah yang besar di kalangan para sahabat adalah bersangka baik. Kita hari ini dengan adanya Twitter lah apa semua, menyebabkan kita sangka buruk dengan semua orang. Bahaya. Terkeluar daripada amalan sunnah Nabi. Lagi kurang kita dengan media sosial sikit, lebih selamat kita. Bukan kata jangan duduk, tapi kurang, lagi selamat. Sebab kita sayang semua orang. Yang ketiga, yang pertama tadi apa yang Nabi buat. Yang kedua apa yang Nabi cakap. Yang cakap ni termasuk semualah. Nabi tegur, Nabi bagi tahu, Nabi cerita, story time apa semua. Itu semua sunnah Nabi. Yang ketiga, apa dia? Yang Nabi diam dan Nabi setuju.
Sebab itu, tengok saya. Ya. Ni saja tanya ni. Saya tak ada duk meniaga apa, tak ada. Saya tak buat apa-apa. Saya cuma nak abang ya. Apa hukum makan bob? Hukum makan bob. Bewak bob. La ilaha illallah. Biawak padang pasir. Dia warna dia putih, dia selah sikit. Dia tak macam biawak kita. Biawak kita mungkin kita tengok takut. Dia tak, biawak dia comel. Biawak dia comel. Kalau tanya semua orang, apa hukum makan bob? Susah orang nak jawab. Jawapan dia sunat. Sebab apa? Sebab Nabi diam ketika Sayyidina Khalid Al-Walid makan. Para sahabat tanya. Sebab tu kata baca hadis bagi habis. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, dosa ke makan bob ni pasal tuan tak makan? Nabi kata, aku dilahirkan di kalangan keluarga yang tak makan binatang ni. Jadi aku tak makan. Tapi Sayyidina Khalid Al-Walid tokak nak makan. Makan. Kira kalau bahasa kita menjilat-jilat jari. Tapi Nabi tak makan. Jadi apa hukum makan bob? Sunat. Sebab Nabi diam. Saya tak makan. Tapi bukan bermakna saya kena habaq ke orang dia tak sunat. Berdasarkan penafsiran maksud sunnah, ma'uzifa ila Nabi, termasuklah Nabi diam. Itu juga sunnah Nabi. Apa dia? Contoh yang lain selain daripada makan bob. Semua amalan para sahabat yang Nabi tak pernah buat. Sami'allahu liman hamidah. Semua para sahabat. Rabbana lakal hamd. Atau Rabbana walakal hamd. Tiba-tiba dah semua orang senyap lepas kata lagu tu. Keluar satu suara. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Habis mayang Nabi tanya. Manil qail. Siapa yang kata tadi tu? Semua tak jawab lah. Takut Nabi tanya. Pasal apa sahabat tak jawab? Hadis tu kena baca betul-betul. Kena cerita keadaan sahabat. Bila Nabi tanya, siapa yang kata? Semua diam. Takut sebab Nabi tanya, siapa hak kata tak sah? Diam. Saya tanya, siapa hak kata tak sah? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Clear, semua orang boleh dengar. Siapa yang kata? Semua diam. Tu adab. Adab. Para sahabat bukan macam kita. Cuba kalau kita. Takkan kita tak tahu member yang kata? Hak tu perangai tak senonoh kita. Tu kita. Perangai tak senonoh. Cuba tengok para sahabat. Walaupun dia tahu siapa yang kata. Senyap. Nabi tanya, siapa yang kata hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi? Baik. Sekarang Nabi tanya 3 kali. Kalaulah Nabi buat benda tu, mesti Nabi kata, ini kan yang saya ajar hari tu. Ni Nabi tak kata lagu tu. Sahabat pun tak kata. Bukan Nabi ajar ke hari tu? Tak. Bila Nabi tanya 3 kali, siapa tak jawab? Nabi kata, saya nampak 30 dalam satu riwayat. Lebih daripada 30. Ni lagi Aisyah ada 4 kali boleh buat tu. 30 dan satu riwayat lebih daripada 30 malaikat mengiringi ucapan tadi naik ke langit. Baru kawan tu, saya ya Rasulullah. Saya yang kata. Maknanya Nabi tak pernah ajar. Tidak ada satu hadis Nabi kata siapa yang baca hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, itu akan diiringi oleh 30 malaikat. Tak ada. Ataupun Nabi yang buat. Sami'allahu liman hamidah. Para sahabat kata, Rabbana lakal hamd. Nabi kata, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tak kata. Yang kata sekarang siapa? Sahabat. Tapi Nabi membenarkan dia. Dengan keadaan macam mana Nabi benarkan dia? Nabi kata, tidaklah yang berlaku itu melainkan malaikat 30 mengiring kalimah itu. Maknanya Nabi galakkan. Bagus. Buat. Itu sunnah Nabi. Walaupun yang buat Nabi kah? Tak. Nabi membenarkan dia. Takrir dalam bahasa Arab kata. Itu betul sunnah Nabi. Jadi patah balik. Tajuk kita,
Sunnahmu amalanku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tadi itu ada 3 keadaan. Yang Nabi buat, yang Nabi cakap, yang Nabi setuju. Aduh, barulah betul pengajian sunnah. Mana boleh main pengajian sunnah hak buat saja. Tak boleh lah. Mana boleh kira macam tu. Boleh dapat lah. Barulah betul pengajian kita. Barulah kita boleh sebut satu persatu sunnah Nabi. Tengok saya. Ini perhatian yang paling besar dalam pengajian tajuk hari ini. Apa dia? Tengok saya elok-elok. Hari ini ramai orang suka play safe. Tengok saya. Hari ini ramai orang suka play safe. Pasal masing-masing ada politik masing-masing. Di sini bukan politik nak pentadbiran ni, bukan. Ni politik dalam hidup. Dia nak buat bisnes kah? Dia nak jadi AJK masjid kah? Dia nak jadi pemimpin kah? Banyak. Jadi orang ada politik masing-masing. Bila jadi macam tu, cara paling selamat, orang semua nak play safe. Bila play safe, orang akan tanya, hampa ikut mazhab tak? Kalau kita tak ada masalah. Saya ikut mazhab Imam Syafi'i. Selesai. Tapi ada orang dia nak play safe. Dia kata, saya punya mazhab Quran dengan sunnah. Okay, tengok saya elok-elok. Tuan-tuan yang saya kasihi, daripada awal saya duduk tadi, adakah tuan-tuan nampak saya menghuraikan sesuatu dengan memikirkan fikiran tuan-tuan dangkal? Tidak. Saya memuliakan tuan-tuan daripada awal. Jadi bila saya cakap yang ni, sebab saya nak memuliakan tuan-tuan. Jadi dengar elok-elok. Bila ditanya, ikut mazhab tak? Hari ni semua orang takut nak sebut kata dia mazhab Imam Syafi'i. Sebab takut nanti orang lawan dia kata macam-macam kat dia lah. Nanti tak mau ikut dia dan sebagainya. Jadi dia kata, saya ikut Quran dengan sunnah. Saya kata, Al-Quran dan sunnah lebih besar daripada sebuah mazhab. Jangan pandai-pandai mengecilkan Quran dengan sunnah sebagai satu mazhab. Tolong. Jangan pandai-pandai. Disebabkan kita ta'alim Quran, jangan pandai-pandai nak cerita lagu tu. Kalau saya bercerita hadis, orang kata, dia ni duk cerita hadis apa? Dia bukan belajar. Baik, saya orang Quran. Sekarang saya bagi tahu siap-siap. Quran jauh lebih besar daripada sebuah mazhab. Dia asas kepada segala yang ada. Mana boleh mengecilkan Quran menjadi satu mazhab. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nampak? Manusia sebab nak jaga sangat, nak ambil hati ramai orang dan sebagainya, sehingga begini dikata kepada kalam Allah. Ui, jangan. Oleh itu, saudara-saudaraku, berhati-hati dalam bercakap. Sunnah Nabi dia terbahagi kepada 5 hukum. Hukum tetap 5. Dia tak ada yang ke-6, iaitu bid'ah. Tak ada. Hukum pi mana pun 5. Wajib, sunat, makruh. Silap. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Hukum 5 ni dia tak boleh lari. Sunnah Nabi yang wajib, semayang fardu. Nabi semayang tak Zuhur? Bila Nabi semayang itu sunnah tak? Yes. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Khalas. Nampak? Tuan-tuan tahu Nabi gosok gigi tak? Yes, bersugi, betul Apa hukum dia? Sunat. Nampak? Tuan-tuan pandai. Samalah dengan makruh, sama dengan harus, sama dengan haram. Nabi kahwin tak? Kahwin. Berapa banyak Nabi kahwin? 11. Apa hukum kahwin 11? Haram mana boleh. Boleh faham? Kahwin hukum dia apa? Sunnah. Sunat, bukan wajib. Boleh dapat? Barulah clear kita nak menyembang. Jom saya cerita dekat tuan-tuan, pembahagian sunnah ikut kita. Apa amalan yang kita nak share hari ini? Nombor 1. Sunnah Nabi yang semakin hilang dalam masyarakat ialah, tengok elok-elok. Sebab ni kita masjid, tajuk sunnahmu amalanku. Jadi umum.
Bila umum, semua orang macam-macam latar belakang, kita main dengan hujah yang pertama dulu. Sunnah Nabi yang paling penting. Nabi cukup jaga. Nabi cukup jaga. Hadis ni antara yang besar. Apa dia? Khairukum khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli. Ni. Apa dia? Sebaik-baik kamu orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Aku orang yang paling baik dengan keluarga aku. Ni. Seorang ustaz bercakap baik elok dengan tuan-tuan. Saya hurai kat tuan-tuan. Satu-satu. Tuan-tuan dengar pun seroi. Saya kena hurai 3 kali ganda lebih elok daripada sini bila saya bercakap dengan isteri saya. Kalau saya bercakap dengan tuan-tuan elok, tapi saya bercakap dengan isteri saya lebih kurang, something wrong. Sebab isteri kita halal untuk kita. Hadis yang ke-26 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Para sahabat mai jumpa Nabi. Dia kata, Nabi kata, Allahumma salli ala sallam. Nanti saya mau balik kot saya salah. Tapi insya-Allah saya kena betul ya. Hadis 26 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Cuba tekan tengok Kalau saya betul, hang betul. Angguk kata, betul. Nabi kata apa? Setiap kali bangun anak Adam terbit matahari, pada tulang belulang dia ada sedekah dia kena buat. Maka betul? Betul? Semak tak? Tak semak? La ilaha illallah. Semak tak? Tengok betul tak saya sebut? Setiap tulang-tulang anak Adam ni ada sedekah. Setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, tolong angkat barang orang sedekah, buka pintu kenderaan orang sedekah, tolong angkat beg orang. Betul? Betul saya baca? Betul? Betul? Hampa punya handphone tak masuk Islam lagi ke? Betul? Mesti betul insya-Allah. Cuba tengok bawah tu. Nabi kata apa? Termasuklah kamu bersama dengan ahli keluarga kamu. Dalam hadis terjemahannya, kamu bersama dengan isteri kamu. Para sahabat terkejut. Ya Rasulullah, tanya para sahabat, kami melampiaskan nafsu dengan isteri kami sedekah? Nabi kata, apa pandangan kamu kalau kamu berzina? Berdosa. Nabi kata, begitulah juga kalau kamu buat kepada jalan yang lurus, sedekah bagi kamu. Jadi sunnah Nabi hari ini yang ramai, yarhamkallah. Sunnah Nabi hari ini yang dilanggar oleh kita ialah kita baik dengan orang di luar, tapi kita tidak baik dengan ahli keluarga kita. Ini problem. Oleh itu saya menyeru tuan-tuan. Cerita dia macam ni. Tuan-tuan tengok. Okay. Suatu hari ibu kita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Saya duk habaq kat tuan-tuan, bukan kata saya yang paling bagus. Saya duk habaq kat tuan-tuan Rasulullah paling bagus lah. Saya pun kena ikut Rasulullah, tuan-tuan pun kena ikut. Sama aja kita. 2 kali 5. Sama. Biasalah hidup rumah tangga. Ada hari kita tengok isteri kita, kita sayang kat dia. Ada hari kita tengok, awak aku pergi kahwin dengan dia ni. Betul tak betul? Ada hari dia duk mai lagu tu. Betul? Hadis Nabi lah yang memayungi kita. Tang mana hadis Nabi memayungi kita? Sunnah Nabi menjaga isteri kita yang pertama yang kita kahwin. Kalau tuan-tuan ada yang kahwin 2-3 tu tak apalah. Isteri kedua ketiga tuan-tuan bacalah hadis dia. Yang isteri pertama ni yang kita nak jaga ni, isteri ni sampai takat mana yang Nabi jaga isteri Nabi ni? Ketika mana ibu kita Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, dia kata ketika mana Nabi ada makanan, Nabi kata nanti tolong masak lebih bagi ada kuah banyak sikit, nak bagi hantar kat kawan-kawan Siti Khadijah. Nabi kata macam tu. Siti Aisyah tak syok. Pasal apa? Sebab pertama dahlah dia orang tua. Mereka mesti tahu isteri pertama siapa. Mereka buat homework. Ni isteri kita, dia terror. Orang perempuan sejak daripada zaman Siti Hawa. Terror. Cemburu sejak daripada zaman Siti Hawa. Sedangkan zaman Nabi Adam dengan Siti Hawa, ada perempuan lain kah?
Tapi ada cemburu dia. Nampak? Lah tak ada perempuan lain. Nabi Adam, Siti Hawa, khalas. Tapi ada, Allah build benda tu ada. Tak ada masalah. Jadi isteri Nabi kita pun tak ada masalah, khalas. Mereka buat homework. Sebab tu kita tiap malam mesti handphone kita ada orang tolong sanitize. Bagus dia jaga. Jadi bila Siti Aisyah dengar, Nabi bagi kat kawan Siti Khadijah. Lah kahwin dengan orang tua. Hadis Nabi, tuan-tuan baca. Dia kata, dah lah kahwin dengan orang tua. Kawan tu pun dah mati dah. Untuk ingat lagi siapa bahasa dia lagu tu. Nabi kita dengar, Nabi jawab. Ni sunnah Nabi. Pertahankan isteri. Sunnah Nabi. Jaga. Nabi kata apa? Nabi kata, ma ahadukum. Hampa seorang pun takkan sama macam dia. Allah. Lagilah. Tadi dah marah dan tambah lagi. Nabi habaq. Tak hampa seorang pun takkan sama macam dia. Baik. Apa ciri-ciri dia? Saya yakin. Tuan-tuan dengan saya kita sama. Sebab itu Nabi ulang hadis Nabi ni jadi sunnah kepada kita. Sebab apa? Itulah kita. Sama. Apa dia? Nabi kata, dia percaya dekat saya di waktu orang lain tak percaya saya. Dia tolong saya waktu orang lain tak tolong saya. Dia bagi harta dia kat saya waktu orang lain memusuhi saya. Sama tak macam kita? Yes. Time tu tak ada siapa berkenan kat kita. Dia berkenan. Betul? Time tu tak ada siapa sudi share duit dengan kita nak makan tengah hari. Dia sanggup. Betul? Yes. Time tu tak ada siapa berani duk tolong buat assignment kat kita. Dia sanggup. Betul? Ramai senyum ni. Syok duk terkenang kan? Yes. Ya, tu saya kata tadi tu. Nabi mesti say dia sama macam kita. Nabi punya say mesti sama macam manusia biasa. Nabi bukan malaikat. Nabi manusia. Jadi apa Nabi buat hari-hari mesti sama macam kita. Jadi Nabi abang, isteri pertama standard dia sebelum orang lain suka dekat kita, dia suka dekat kita dulu. Tambah-tambah orang macam saya lah. Tuan-tuan kenal saya Ustaz Don. Tuan-tuan mana kenal saya masa The Don? Masa duk hawak dulu, tuan-tuan mana kenal saya? Tapi dia berkenan kat saya masa hawak tu. Betul tak betul? Yes. Masa tu mana orang nampak kita lawa? Dia nampak kita lawa. Itu hadis Nabi. Nabi bagi kat kita supaya kita pun boleh ulang benda yang sama. Dalam keadaan kita menyantuni ahli keluarga kita, masa yang sama kita dapat sunnah Nabi. Dua benda dapat. Kasih sayang isteri dapat, kasih sayang Rasulullah pun timpa mai kat kita. Sama juga kita dengan anak-anak pun sama lah. Saya pun anak saya kecil lagi. Kadang-kadang mereka tidur tengok macam malaikat. Kalau dia jaga, ya Allah. Hey, anak siapa lah ni? Hang boleh keturunan mana ni? Betul tak betul? Allahu Akbar. Tapi Nabi dengan budak-budak, jangan main dengan Nabi. Jangan main dengan Nabi. Hadis Nabi dengan budak-budak saja, la ilaha illallah. Tidaklah Nabi berjalan melainkan kalau ada budak-budak mai dekat Nabi, Nabi akan sapu kepala mereka atau Nabi akan cium mereka. La ilaha illallah. Nabi kan macam superstar. Nabi kan macam superstar. Bila Nabi berjalan, budak-budak ni Nabi. Kan bukanlah jumpa selalu kan. Kadang-kadang Nabi duduk dalam masjid. Kadang-kadang Nabi pergi keluar pergi dengan sahabat berjalan pergi tengok kawasan. Betul? Saat lagi pergi Quba. Saat lagi pergi sana sini. Betul? Nabi ada kawasan-kawasan yang Nabi pergi. Nabi ziarah Abwa, tempat mak Nabi. Nabi pergi dekat Baqi'.
Bukan Nabi duduk setempat aja. Jadi ada waktu budak-budak yang pergi sekolah tak jumpa lah Nabi. Mereka balik baru mereka jumpa Nabi. Ada sekarang terserempak kat jalan. Jadi semua orang akan looking forward nak kenal Nabi ni Zabdiah, budak-budak ni. Jadi bila mereka selisih dengan Nabi, oi, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, berhenti sat tang sini. Ni notah. Apa dia? Ilmu hari ni juga kita. Apa dia? Nabi kata dalam hadis au kama qala. Kita sampai pukul berapa? Tak boleh ikut saya. Dia kena ikut masjid. Saya difahamkan tadi saya starting, saya tengok 7.30 tau. Patut 8.30 lah kan. Itu adat dia lah sejam. Mana imam? Imam tak, tu imam 2, dia tak cari imam 1. Mana? Berapa? Sebab saya kalau selalu dia tulis sejam ya. So 7.30, 8.30 lah. Ini 8.45, lajak 15 minit lah. 9? Hai. Padah mengaji lama sangat ni. Tuan-tuan tak mengantuk ah? Cuba mengantuk sikit. Senang nak berhenti. Mengantuk dah pun. Jomlah berhenti. Kan senang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini nota. Nabi kata apa? Alimu auladakum hubbun nabi wa hubbu ahli baitihi wa qiraatil Quran. Ajarkan ahli keluarga kamu cinta Nabi, cinta keluarga Nabi dan membaca Quran. Kita membaca Quran kita ajak. Tapi dua yang awal kita tak dan buat. Yang ni balik ni kita kena, hari ni kita kena start buat. Tengok hadis Nabi. Nabi kata apa? Alimu. Mesti kena ajar ahli keluarga kita cinta Nabi. Kalau tak ajar, tak ada siapa akan reti. Cinta Nabi dia bukan macam embun di waktu pagi. Lena malam ni, esok dah ada embun. Lena malam ni, esok sayang Nabi. No. Tak jadi lagu tu. Cinta Nabi kena dididik. Didik ni baru umum. Ada orang baca bedtime story. Ada orang ajak main majlis ilmu. Ada orang dia boleh ajak sendiri anak dia, Nabi ni siapa. Ada orang dia pandai mengapai, macam mengapai sifir. Kalau anak dia nak keluar, dia tanya sifir, dalam masa yang sama dia tanya, siapa nama silsilah keluarga Nabi? Anak dia kena sebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Anak dia kena ulang yang tu baru dia boleh bagi keluar rumah pergi sekolah. Sama macam sifir. Ada setengah orang macam tu. Dia tanya siapa nama isteri Nabi. Anak dia kena ulang 11 orang nama isteri Nabi. Kita padarah. Kalau tanya malam ni mungkin 4 dia boleh keluar. Betul? Yes. Lepas tu tanya pula siapa cousin Nabi. Allah lagi berselerak. Tak betul. Ada setengah orang dia macam tu. Dia bagi dia umur awal hang hafal dulu. Hang kenal tak kenal cerita lain. Esok bila ustaz petik hang akan nampak? Ada setengah lagu tu kan. Jadi mengajak tu varieties. Point dia kena ajak. Cinta Nabi dia tak boleh subur macam tu. Tidak. Ada yang setengah dia jenis baca qasidah. Dia ajak anak dia baca qasidah ya. Lama-lama baru anak tu perasan perkataan yang dia duduk menyanyi tu. Ni keluarga Rasulullah. Radina ya bani Zahra radina. Radina ya bani Zahra radina. Radina ya bani Zahra radina. Apa dia atau lupa lah. Dia ajak tu puji keluarga Siti Fatimah. Tak apa, malam ni kita sebab tadi sebut nama Nabi kita sampai Adnan, kita baca selawat Salla alaikallahu ya Adnani. Ramai-ramai, tak apa, jangan takut. Hak susah-susah saya baca. Tuan-tuan baca chorus saja. Boleh? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Karok betul-betul ya.
Tuan-tuan mau saya syarah ni satu-satu. Sedap lagu ni. Saya baca bagi habis dulu. Ahmadu maktubun alal jinani. Dua baris yang bawah. Salla alaika Allahu fil ahyani ahmaduhu fis sirri wal i'lani haqqan 'alal islami wal imani. Ambil balik Ahmad. Haqqan, sorry. Haqqan 'alal islami wal imani. Ambil atas balik semua. Salla alaika ya adnani Allah ya Mustafa ya safwatan Allah alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ghulama tayyiban ardani. Ada satu lagi. Hadzal ghulama tayyiban ardani. Tak apa Ustaz, saya baca. Ahmaduhu fis sirri wal burhani Salla alaika Allahu fil ahyani. Tang sini doa. Nombor 3 ni doa. Ya Rabbana bil Mustafa al-Adnani اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني. Ya Allah, semua sekali. Sallallahu ya adnani ya Mustafa ya Saf Rahmani Allah alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ulama ibal ardani hadzal ulama tayyibal ardani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Hebat orang tua-tua dulu, no? Tuan-tuan mai daripada sekolah yang sama kah? Tapi tengok kita baca. Bila yang kita hafal? Entah. Betul tak betul? Yes. Orang dulu-dulu lain macam hikmah dia. Luar biasa. Dia ajak kita sampai kita faham. Tuan-tuan tahu qasidah tadi. Saat kita kan malam ni kita cerita sunnah Nabi. Lepas tu kita kata balik ni kita nak berubah. Tu yang doa lah sekali. Ya Rabb. Apa macam? Sallallahu alaihi ahyani ya Rabbana bil Mustafa al-Adnani. Apa kita kata? Ya Allah, dengan keberkatan Nabi yang dipilih itu dari keturunan Adnan itu, buat apa? Ighfir zunubi thumma aslih syani. Ampunkan dosaku, perbaiki keadaanku. Kenal lah malam ni kan kita nak berbetulkan diri kita kan? Yes. Sebab tu orang tua-tua suruh kita baca ni, dia bagi kita yang ni. Betul kita, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu. Apa cerita dia?
Shalla alaika Allahu ya Adnani. Ada syarah dah tadi, dah baca sikit je tadi. Itu apa nama Nabi kita itu datang daripada keturunan Adnan. Itu kalau nak syarah panjang, tak dan. Langkau sikit. Wal Mustafa wa Safwata Rahmani, the chosen one. Allah, yang tu pun panjang juga nak cerita. Nabi dipilih special, sebab itu Nabi ni dia luar biasa. Semua mukjizat para Nabi semua ada dekat Nabi kita, malah lebih lagi, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baca dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Fuad, ada baca dalam kitab Syekh Al-Habib Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki rahimahullah. Semua mukjizat para Nabi, tuan-tuan bagi je. Apa saja mukjizat para Nabi, ambil je seorang satu. Dia punya kelahiran luar biasa. Contohlah, Nabi Isa lahir tak ada ayah, betul? Orang kata disebabkan itulah dia diangkat menjadi anak Tuhan, pasal special. Kalau macam tu kita kata Nabi Adam lagi special. Nabi Adam mak pun tak ada, pak pun tak ada. Lepas tu umat Nabi Muhammad nak kata macam mana? Sebab Nabi kita lagi special. Kita habaq kata, Nabi kita belum lahir, nama ada atas syurga. Itu tadi. Ahmadu maktubun alal jinani. Ahmad yang tertulis namanya di syurga jinan. Syurga. Kata Nabi Adam suatu hari kepada anaknya, Nabi Syith. Fa'awsa Adam. Dan berwasiatlah Nabi Adam kepada anaknya Syith alaihi salatu wassalam. Yabni, wahai anakku, sekarang pukul 9 kena balik. Bukan lagu tu. Nabi Adam tak kata lagu tu. Tu saya, abang atas ni pukul 9 nak balik dah. Nabi Adam kata, Yabni, wahai anak aku, idza dzukirta Allah, ketika kamu menyebutkan nama Allah. Masa ni Nabi Adam dia dah nak wafat dah. Saya ni sakit tekak. Tadi nak bercakap dengan orang bodoh. Tapi bila main qasidah dia lupa diri. Alhamdulillah. Ya bni, wahai anak aku, kata Nabi Adam. Masa tu dia di perbaringan, dia sakit dan nak wafat dah. Umur pun dah 940 tahun. 940 tahun. Tu kalau birthday cake tu nak bubuh lilin berapa banyak tu. Ya bini, kata Nabi Adam. Ke anaknya Nabi Syith. Anak Nabi Adam ramai, yang jadi Nabi seorang, Nabi Syith. So Nabi yang pertama berkata kepada Nabi yang kedua. Jumlah para Nabi berapa semua? 124,000. Maknanya Nabi Adam Nabi yang pertama, Nabi kita Muhammad Nabi yang keberapa? 124,000. So Nabi yang pertama nak bercakap pasal Nabi yang ke 124,000. Dia lagi teruk. Belum lahir. Tak lahir lagi. Nabi Adam lahir pun nama dia tak ada kat syurga. Mana ada? Hak yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nak lahir apa 124,000 lagi dah kita tunggu. Tapi Nabi Adam berkata ke anak dia, ya bni, wahai anak aku, idza dzukirtallaha, ketika kamu menyebutkan nama Allah, uzkur, nampak fi'il amar, uzkur, sebut juga oleh kamu. Makna jangan tinggal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang tu kamu baca, tu semua nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Betul? Nama Allah. Tapi jangan tinggal. Uzkur, sebut juga oleh kamu. Ismu jambihi, nama yang ada sebelah nama Allah tadi itu. Nama siapa yang sebelah nama Allah? Alif lam lam ha tu, la ilaha illallah. Nama Allah Muhammadun. Nampak? Allah dengan Muhammad sebelah-sebelah. Dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nama Allah dengan nama Muhammad sebelah-sebelah. Pairing dia tu, sebelah betul-betul. Uzkur, sebutkan juga oleh kamu bila kamu sebut nama Allah. Sebut juga nama ismu jambihi, nama yang sebelah nama Allah, kata Nabi Adam kepada anaknya. Siapa? Muhammad. Nama Muhammad Nabi Adam sebut dekat anaknya.
Yang ni ada dalam makalah yang dikarang oleh Nahdlatul Ulama. Saya baca. Nah, kalau saya tak apalah, Ustaz Ceroy. Kalau Nahdlatul Ulama jangan main-main. Ini singa ahli sunnah wal jamaah, bukan orang biasa. Tok guru dia alim-alim belaka. Ini jangan. Quran hadis ujung jari ya, pok-pok ni. Depa tulis hadis ni. Saya baca makalah ni. Sebutkan juga nama Muhammad yang ada sebelahnya. Sallallahu. Kenapa? Mesti anak-anak mesti nak tahu siapa ayah aku kena sebut nama tu. Kata Nabi Adam, tidaklah ketika Allah meniupkan nyawaku, aku mendongakkan kepala aku ke arash, melainkan di tiang arash tertulis nama Muhammad. Ya salam. Ahmadu maktubun alal jinani. Tu. Dekat arash, semua nama Muhammad. Tiang-tiang dia, design dia, semua nama Allah Muhammad. Lepas tu, dan tidaklah wahai anak aku mendongakkan kepala aku ke langit. Maknanya aku tengok semua pokok-pokok di dalam syurga, termasuklah Sidratil Muntaha. Yang ni kena baca surah An-Najmi. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Itu kalimah Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha pun daun-daunnya semua menulis nama Muhammad. La ilaha illallah. Lahir tak lagi? Belum lagi, sebab yang bercakap ni Nabi pertama kepada Nabi yang kedua. Yang nak lahir ni nama siapa? 124,000. Jangan kata Nabi yang ke-25 sebab nanti nampak sikit. Dia kena baca semua Nabi. Yang ni nama 124,000. Ada lagi kan Nabi lain selepas Nabi Muhammad? Tak ada. Wama Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat Quran tu. Betul itu Imam? Wah, mesti betul. Saya kena baca. Yalah betul lah, nak hujah pasal Rasulullah. Tu salah pula. Dan tidaklah aku dongak ke langit, melainkan semua daun-daun pokok, batang-batang semua tulis nama Muhammad. Dan tidaklah wahai anakku, aku melihat di dalam syurga semua tiang-tiang syurga dan dia punya galang-galangnya semua menulis nama Muhammad. Sambung lagi, dan tidaklah aku melihat kepada para malaikat dan bidadari, melainkan di tengkuk mereka ada cahaya nama itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni depa punya belakang design depa ni ada Muhammad. Dahsyat. Ni nama. Lahir tak lagi? Ya ilaha illallah. Menang kat dia lagi. Satu, kita beroleh kemenangan yang pertama. Tapi kita tak boleh gaduh dengan Nabi lain. Kita memuliakan. Cuma nak abang kata terror tu Nabi kita tu. Tu yang qasidah ni orang tua-tua suruh baca. Tadi kalau starting, saya kata tuan-tuan tak payah bincang sunnah Nabi ni. Kalau lah saya kata dulu tu, kita syarah aja qasidah ni. Bejel lah. Sedap qasidah ni. Sambung. Apa dia? Apa tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mukjizat Nabi yang lain. Apa? Nabi Adam belah laut. Betul? Nabi Adam belah laut. Imam Syafi'i kata Nabi Musa belah laut. Imam Syafi'i kata Nabi Musa ambil tongkat, katuk ke ayak, ayak terbelah. Okey, sebab ayak di atas muka bumi dan ayak sebahagian daripada bumi. Nabi kita belah sebiji planet, bulan. Bukan belah laut, belah planet. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal Qamar, ayat pertama surah Al-Qamar. Allah bang, ingat bulan biasa dibelah oleh Muhammad sallallahu ayat Quran tu. Ini bukannya dalil-dalil. Ni hadis yang meriwayatkan tentang Nabi belah bulan ada 12 hadis. Nabi belah bulan. Laut tak apalah, depan mata. Laut pula sebahagian bumi. Hak ni belah sebiji planet tu.
Oh, yang orang hampa duk tengok Thanos duk tarik-tarik lagu tu kan. Idea main mana tu? Nabi kita tak payah duk pakai tangan-tangan saya. Isyarat dia. Lagu tu. Terbelah bulan. Satu dunia nampak. Bulan merindu detik bahagia saat musyrikin menentang baginda. Bulan merindu detik bahagia saat musyrikin menentang baginda. Mukjizat besar disaksikan dunia. Purnama pernah dibelah dua. Mukjizat besar disaksikan dunia. Purnama pernah dibelah dua. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Sebelum Nabi, ni panjang pula nak baca qasidah ni pula. Dia sebab lazat cerita, syok. Sebelum Nabi Adam diciptakan, dikau sudah pun dinabikan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, dikau sudah pun dinabikan. Sebelum Musa berkata-kata, dikau sudah pun kekasih Ta'ala. Sebelum Musa berkata-kata, dikau sudah pun kekasih Ta'ala. Cukup. 9 cukup. Habis. Tak mau. Tuan-tuan jangan buat muka kesian. Saya tak mau tengoklah muka tuan-tuan. Saya dah tutup mata, tak mau lah. Oleh itu, wahai tuan-tuan yang saya kasih sekalian, tak ada qasidah pun tak ada apa, tak apa. Yang penting dah baca seorang sikit. Yang penting tajuk dia, sunnahmu amalan kami, Nabi SAW. Sebagai penutup, tadi saya dah habaq kat tuan-tuan, apa yang pertama, yang paling penting saya habaq sunnah Nabi, apa dia? Ma'uzifa ilan Nabi. Apa-apa yang sangkut dengan Nabi. Pertama apa dia? Apa yang Nabi buat. Yang kedua, apa yang Nabi cakap. Yang ketiga, apa yang Nabi diam. Makna tanda setuju. 3. Lepas tu kita dah tahu dah yang tu semua. Jadi tak boleh kata, oh ini apa buat Nabi tak buat. Betul, ada benda yang Nabi tak buat tapi Nabi kata. Ada benda yang Nabi tak buat tapi Nabi setuju. Okey, selesai. Tu semua sunnah Nabi. Mai pula kita kata apa? Tuan-tuan, salah satu sunnah yang hilang iaitu kita kena baik dengan keluarga kita berlipat kali ganda daripada kita baik dengan orang luar. Maksudnya bukan jangan baik dengan orang luar. Tak. Kalau kita baik macam ni sesama kita, balik rumah kena 3 kali ganda lebih baik daripada yang ni. Cakap dengan wife, dengan suami, jangan tinggi suara. Macam bisik lagu tu, syok-syok. Jangan. Sebab apa? Kalau kita cakap macam ni. Kalau saya cakap dengan tuan-tuan ni suara saya. Kalau balik, dia kena slow. Relax. Okey. Dia kena cakap macam tu. Baik. Dan seterusnya yang lain. Yang ketiga, sunnah Nabi ialah ajarkan ahli keluarga cinta Nabi, ahli keluarga Nabi dan baca Quran. Baca Quran A1, tak ada masalah. Sekarang nak yang 2, iaitu ajar cinta Nabi, ajar sayang keluarga Nabi. Tak apa, fokus cinta Nabi dulu. Cara banyak. Yang penting ajar. Macam mana cara dia tadi dah sebut. Selesai, habis. Lepas tu kita baca sikit qasidah dan sebagainya. Alhamdulillah selesai. Penutup pun saya ambil qasidah. Tapi saya aja baca, tuan-tuan tak payah baca. Tak menyambung-nyambung lagi. Hamko bolana ya Rasulullah, हमको बोलाना या हबीब अल्लाह.
Tak apa, kau nak baca Hamko Bolana, saya dia bagi tadi Pak Bali lah pula. Boleh lah Hamko Bolana kan. Itu bagus lah. Nanti orang pun dia tahu. Masjid sebut bagus ni bahasa Urdu kan. Tak apa, saya nak baca dia punya syair ya. Apa dia? Manakan mungkin hatiku sunyi dari mengingatimu Nabi, jika amalan setiap hari ialah sunnah baginda Nabi, manakan mungkin dapat lari dari limpahan rahmatmu Rabbi, jika lisanku setiap hari bersalawat padamu Nabi. Penutup. Namamu kan terus terpahat di hatiku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Wallahu alam. Minta ampun, minta maaf ada salah dan silap yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Terima kasih pihak masjid bagi kalau nak baca selawat apa saya. Oh, mahalul qiyam. Nak qiyam lepas tu baru nak semayang tu. Oh ya ayuh. Boleh? Boleh? Mau? Berdiri kita baca ni yang Allah ya Nabi salam. Okey, boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Semoga Nabi menjadi saksi kat kita. Yang ni surah An-Nisa ayat 41. Nabi kata apa? Sesungguhnya ayat An-Nisa tu Allah kata apa? Sesungguhnya kami datangkan bagi kamu seorang yang menjadi saksi. Ketika Abdullah bin Mas'ud baca ayat ni, dia terdengar Nabi menangis belakang dia. Dia kalih kat Nabi. Nabi kata cukup, jangan baca dah. Lepas tu Nabi kata apa? Aku akan menjadi saksi bagi kamu semua. Semoga yang ni nanti jadi saksi kepada kita. Boleh lah? InsyaAllah. Allah ya Nabi salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaika fahtafat minhul buduru mithla uthnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafidaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua. Ampun maaf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.